Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan, masih lagi memberikan kita kehidupan untuk meneruskan siri amalan yang terbaik. Di antara amalan-amalan yang terbaik ialah amalan dengan mencari ilmu ataupun menuntut ilmu, yang mana ianya mempunyai terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang manusia selalu lalaikan. Bahkan dengan adanya ilmu, seperti mana yang dibabkan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, kerana dengan ilmu sahaja kita dapat mengenali hak dan batil, dengan ilmu sahaja kita dapat memahami yang mana perkara itu adalah perkara agama ataupun bukan agama, dan dengan ilmu sahaja yang mampu untuk membezakan antara ittiba'ur rasul atau ibtida'ur rasul, ya, mengikut Rasulullah ataupun melakukan perbuatan yang tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan kita ilmu yang bermanfaat dan beristiqamah di atas manhaj ini, dan mematikan kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang terbaik dan umat Muhammad yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita telah membicarakan pada pelajaran yang lepas, masih lagi di dalam surah Al-Ghashiyah, yang mana ayat yang dikaitkan dengan tentang bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi, gunung ganang, semua itu adalah untuk peringatan kepada kita, keajaiban yang demi keajaiban kita saksikan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kalau dah tiap-tiap hari keajaiban kita tengok, jadi kita alpa, kita jadi tak kisah. Matahari di atas langit tanpa tali, tanpa tiang, ya, dan bulan bintang di atas langit tanpa berubah perubahannya, ya, kita menyaksikan demi menyaksikan, namun keimanan kita ini sudah seolah-olah tak ada apa-apa. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana Allah menekankan ayat-ayat supaya kita beriman dengan kerububiahan Tuhan, sifat yang layak bagi kita fahami bagaimana nak mengakukan sesuatu itu Tuhan. Maka Allah adalah mempunyai sifat yang sempurna dan layak diakui sebagai Tuhan. Tetapi berapa ramai yang cuba, ya, beriman dengan cara yang betul. Mereka mengakui Tuhan, Allah itu Tuhan, tetapi dalam masa yang sama mereka mengambil selain daripada Allah itu sebagai Tuhan juga. Ya, tak kiralah dengan hawa nafsu ke, dengan pandangan dan pendapat ke, yang mana mereka menjadikan ianya sebagai Tuhan untuk dipinta, untuk disembah, dengan istilah senang, untuk disembah, ya. Maka akhirnya menyebabkan mereka itu disesat, dan akhirnya kesesatan itu yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka, yakni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kesalahan yang besar, ya, satu kesalahan yang besar, bagaimana Allah yang menjadikan segala-galanya kita tidak menyembah Dia. Satu kesalahan yang besar, kita dah tahu Dia lah super power ataupun segala-gala kehebatan yang dimilikinya. Dalam masa yang sama kita ada lagi percaya kepada satu kekuatan yang lain yang mampu untuk menolak bala dan memberikan manfaat. Maka bila kita ada perasaan yang begitu, itulah puncanya syirik, ya, kita mengharapkan yang lain. Dan bila kita dah melakukan, ya, kesilapan dalam masalah tauhid, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang amat penting kita ketahui, bila dah kita salah dalam masalah tauhid, kita tidak dapat membezakan antara ittiba', mengikut Rasul, ataupun ibtida', mengada-adakan dalam urusan agama. Maka tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan bahawa keislaman ataupun kesempurnaan Islam itu akan hilang bila kita tak dapat nak bezakan.
kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Allah melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah tidak akan kita dapati yang terbaik. Kita mula untuk mereka menciptakan suatu yang dianggap baik bagi kita. Ini masalah Masalah apabila akidah tak clear, tauhid tak clear. Kerana umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, bermulanya kehancuran dalam sistem kehidupan mereka bermula dari masalah tauhid. Penyembahan-penyembahan selain daripada Allah, walaupun dia sembah Allah tapi dia sembah selain daripada Allah, maka itu adalah masalah tauhid. Yang bila dia tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul, maka kita akan menyaksikan dia tidak akan meletakkan Rasulullah pada tempat yang betul. Itu kaedahnya. Oleh kerana itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia tidak boleh menetapkan Allah pada tempat yang betul, kita akan menyaksikan dia tidak boleh meletakkan Rasulullah tempat yang betul. Walaupun dia bertopeng atas nama Islam, walaupun dia bercara dengan berbagai-bagai hukum hakam ataupun kaedah-kaedah, maka dia tidak akan meletakkan Allah dan Rasul pada tempat yang betul. Habis semuanya. Dan kita isu yang terbaru dalam isu berzikir, kita saksikan bagaimana kesudahan zikir yang Rasulullah buat jatuh ke nombor 3. Ya, sempurna zikirnya la ilaha illallah. Ya, kalimah la ilaha illallah diucapkan dengan sempurna, jatuh nombor 3. Yang nombor 1, nombor 2 yang kononnya makam ma'rifat, makam apa lagi, ya, yang tinggi-tinggi kononnya bagi dia, kalimah Allah itu bertukar menjadi hu. Yang tak pernah Rasulullah ajar kepada umat dia. Nampak tak betapa biadabnya mereka terhadap Rasul, walaupun atas nama guru, walaupun atas nama ustaz, walaupun nama tok guru sekalipun. Biadab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biadab dengan Allah. Bahkan telah mengadakan syariat baru, walaupun dia ambil dari kitab-kitab ahli falsafah di kalangan ulama-ulama falsafah, maka kita katakan salah lah. Ya, subhanallah, mereka mengakui cinta kepada Rasulullah, berjubah berserban macam kita ni, lebih hebat lagi pun. Ya, mereka mengaku mencintai Rasulullah, mencintai Allah, selawat berjuta kali. Tuan-tuan dan perempuan, kalau selawat berjuta kali, solat berjuta kali sekalipun, ya, kalau dia tidak mengenali pencipta dia, dia tidak menyembah Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, segala amalannya menjadi debu berterbangan. Segala amalannya, kerana amalan kita ini bergantung kepada tauhid yang betul, ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Kalau amalan kita tidak clear dalam bab itu, habis. Jangan bicara banyaklah. Yang penting perbuatan-perbuatan itu bercanggah dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Namun begitu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di dalam manhaj dakwah, maka bagi mereka yang mampu untuk menyampaikan risalah secara berdebat ataupun menyampaikan risalah dengan berbagai jalan, maka sampaikanlah supaya Islam ini disampaikan. Mudah-mudahan kita masih lagi, ya, mengharapkan mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengikut jalan yang betul ini, jalan yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka kita nakkan jalan ini sentiasa dijaga elok-elok. Baik. Di dalam tafsir Ibn Kathir, kita masih membicarakan ayat yang disebutkan, difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah berfirman, maka berikanlah peringatan, kerana sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ya, kerana apa? Dan Allah sebutkan, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, kita dalam siri dakwah ini, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat Makkiyah. Makkiyah ini peringkat sebelum hijrah, dia hanya mampu untuk menyampaikan sahaja. Orang tak suka, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak boleh nak paksa.
Tak boleh nak paksa. Kerana apa? Di zaman Makkiyah, kekuatan itu tidak ada. Dan kekuatan dakwah dilakukan dalam keadaan berbagai-bagai bentuk. Ini di antara risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dengan berbagai cara. Selagi tidak melanggari syariat. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita pun berdakwah dengan berbagai cara, tetapi kena berhati-hati, kadang-kadang cara kita itu bercanggah. Ya, kita nisbahkan kepada Islam. Itu yang jadi masalahnya. Ya, konsert, konsert apa yang biasa disebut, ya, dengan kalimah-kalimah Islam, adakan muzik, adakan apa lagi, yang mana yang telah diharamkan para ulama. Maka akhirnya, ya, Islam itu menjadi salah. Bila dakwah salah, fahaman salah, manhaj salah, semuanya akan salah. Oleh kerana itu kebersihan dalam siri, akidah, manhaj, dakwah, semua itu memerlukan kefahaman yang betul-betul, bukan sebarang orang. Okey. Apabila kita menyaksikan bagaimana peringkat awal Rasulullah SAW berdakwah di kalangan kaum keluarganya dan orang yang terdekat, dan kita tahu bahawa dia mendapat penentangan yang terbesar daripada bapa saudara dia Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini merupakan orang yang penentang utama, diikuti isterinya Ummu Jamil, anaknya Utaibah dan Utbah. Jadi bayangkan satu keluarga menentang Rasulullah SAW. Orang yang terdekat. Abu Jahal menentang, Akramah akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan menentang, tapi kesudahannya masuk Islam. Namun begitu kita mengetahui bahawa gerakan dakwah Rasulullah SAW berterusan, konsisten dan istiqamahnya berterusan, yang menyebabkan dakwah Islam itu berkembang, tetapi dalam keadaan perlahan-perlahan. Namun dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dakwah asas. Oleh kerana itu kita menyaksikan penduduk Mekah yang beriman dengan Rasulullah SAW, dia sukar untuk digoncangkan. Ya, sukar untuk digoncangkan. Kenapa? Kalau kita hidup di Mekah, maksudnya kalau orang yang hidup di zaman Rasulullah itu hidup di Mekah, dia tidak sama hidup di Madinah. Kerana hidup di Mekah ini, kalau mengaku Islam, maka dia akan diseksa, akan ditangkap, akan dilakukan sampai dia murtad balik daripada Islam. Oleh kerana itu, orang yang memegang Islam, dia pegang bersungguh-sungguh. Seperti memegang, kata orang akhir zaman ini, memegang bara api. Panas, tapi dia pegang juga. Ya, panas, tetapi dia terpaksa memegang untuk menyelamatkan imannya. Oleh kerana itu, kedudukan mereka tinggi. Dan mereka melakukan solat malam, bukan di rumah-rumah. Bahkan dikatakan oleh Ibn Abbas, mereka melakukan solat di tepi-tepi bukit, di pinggir-pinggir bukit, yang mana orang tak nampak. Kerana dalam rumah bukannya semua Muslim. Ditakuti akan ditangkap dan diseksa. Begitu sekali sukar masuk Islam pada ketika itu. Oleh kerana itu, kalau orang yang sukar masuk Islam tapi dia ada keyakinan, keimanan, kita akan melihat mereka memegang agama lain daripada orang lain. Berbandingkan kita lahir-lahir beranak, pom kata terus Islam dah. Masuk IC terus Islam. Surat beranak Islam. Kita tak berjuang mempertahankan Islam. Oleh kerana itu kita melihat masyarakat kita, walaupun namanya Islam tetapi tidak Islamik. Pada perangai, pada perbuatan. Bahkan kadang-kadang malu nak mengatakan diri itu sebagai seorang Muslim. Malu nak memakai pakaian yang diarahkan oleh Rasulullah. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Malu nak mengamalkan sunnah. Bila janggut ke malu. Nak pakai tudung labuh ke malu. Ya. Kerana apa? Kerana kita lahir dalam keadaan bentuk Islam baka. Kita ni Islam keturunan, tapi kita kena puji, bersyukur kepada Allah, ya, dan doakan untuk nenek kita disebabkan mereka kita menjadi Muslim. Kalau tak, na'udzubillah. Berbandingkan orang-orang yang asalnya non-Muslim, dia masuk Islam. Ya, macam kita ada Syekh Husin Yi, ya, lebih baik daripada kita beribu kali. Kita ada Brother Lim, ya, Firdaus Wong,
Ini semua orang-orang yang menonjol, ya, masya-Allah, di atas Quran dan sunnah. Sehingga kan orang-orang, saya teringat sahabat-sahabat kita ni, di kalangan ada yang Muslim pada ketika waktu saya lakukan haji pada tahun 98 tu, ya, seorang tu Cina masuk Islam. Tapi Masya Allah, dia duduk kat Mekah, dia belajar apa semua. Tapi jemaah haji ni kan, dia nampak lain sikit, ini mu'allab ni kan. Dia main pertikai begitu. Tapi kalau nak banding dengan ilmu dia, dengan ilmu kita ni, kita warisi ilmu, agama tanpa ada ilmu. Tetapi mereka mewarisi agama dengan ilmu, dengan mencari. Itu pasal kehebatan mereka tu terserlah. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, risalah ini memerlukan rijal. Risalah Islam memerlukan orang-orang yang bekerja untuk agama ini. Memerlukan kita ni mengorbankan diri untuk agama ini. Seperti mana golongan Makkiyah yang berterusan mempertahankan agama walaupun apa berlaku pada diri mereka. Kita menyaksikan sahabat-sahabat pada peringkat awal seperti Yasir, Ammar, isteri Yasir, Sumayyah. Kita berdendang nasyid, amboi sedapnya nasyid tentang Sumayyah, ya, kehebatan Sumayyah. Itu je lah yang kita tahu. Penghayatan bagaimana dia mempertahankan akidah tidak pernah pun kita ambil tahu. Nak berganjak tidak sama sekali. Sedangkan dia hanya seorang hamba tetapi mempertahankan agama, sanggup dia dibunuh. Ini dia para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menyaksikan Khabbab sehingga dibakarkan, ya, dia pembuat pedang. Orang ambil pedang yang menyala tu, dia buat, dibakarkan di belakang dia. Ya, sedangkan dia hamba waktu itu, subhanallah. Mereka mempertahankan agama mereka tidak berganjak. Tetapi bagaimana kita? Baru kena uji sedikit sahaja. Ya, kena gentar sikit, kena gempak sikit. Dah. Ya, kecut semua. Tuan-tuan dan perempuan, seharusnya kita kena bersabar. Biar orang nak kata, katalah. Macam saya dalam usia dah tua dah ni. Dah tak kisah, dah nak mati dah kan. Apa orang nak kata dah tak menjadi isu bagi saya. Ya, katalah. Nak boykot pun, boykotlah. Kenapa? Kita masih lagi berada, alhamdulillah, mungkinlah suasana sekarang tidak seperti zaman dahulu. Ya, suasana sekarang ni tidak seperti zaman dahulu yang mana kekuasaan pada siapa yang kuat, dia berkuasa. Ya, dia hentak, dia pukul pasal dia berkuasa. Tetapi zaman sekarang ini kita berada di bumi, masih lagi Allah bagikan kemudahan. Semuanya ada perundangan. Berarti kalau kita buat apa saja pun selagi tidak bercanggah dengan ketetapan mahkamah ataupun undang-undang, maka tak menjadi masalah. Walaupun dia bawa mahkamah pun tak menjadi masalah yang boleh diperbahaskan lagi. Ini di antara kebaikan. Maksudnya tidaklah seperti yang berlaku kepada Ammar, Yasir, Sumayyah, yang mana kalau salah aja mereka akan seksa sampai dibunuh. Ya. Denda mungkin kena. Penjara sehari dua. Dalam isu-isu yang begini kita tak nampak kena penjara yang berat-berat kalau dituduh, kecuali kalau gerakan itu dah diisytiharkan sesat. Ya. Ini kita menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang masih lagi ada jalan-jalan yang boleh kita lalui tanpa rintangan, tanpa kesusahan. Bagi saya alhamdulillah lah, mungkin disebab dah tua ni dia jadi tak kisah dah. Ya. Nak kata-katalah nak boykot nak boykot macam mana? Kita pun tak tahu, boykot sekadar tak tegur, alhamdulillah tak menjadi masalah. Tetapi manhaj kita jangan berubah. Ya, akhlak kita jangan berubah. Yang baik teruskan, ya. Yang mana perlu disampaikan, sampaikan. Namun jangan sekali kita pula nak menghukumkan orang dengan cara yang agresif, tak boleh. Ya. Walaupun kita kuat, jangan sekali-kali medan dakwah tidak boleh agresif. Medan dakwah adalah sampaikan. Seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, wama 'alaika illa al-balagh. Tidaklah kamu ini melainkan untuk menyampaikan saja. Ditujukan kalimah itu kepada Rasulullah. Kerana kadang-kadang Rasulullah kecewa. Di kalangan kawan-kawannya di Mekah tak menerima. Sehingga bapa saudara dia pun tak menerima. Hatta Abu Talib, pak saudara yang paling sayang dan mempertahankan dia pun tak menerima dia.
ya, tidak mahu menerima dakwah dia. Oleh kerana tu, dalam siri dakwah kena bersabar. Sabar. Apatah lagi ustaz-ustaz sunnah kita ni dicop dengan berbagai-bagai. Lepas tu dimasukkan gambar-gambarnya. Bagi saya, insya-Allah tak ada masalah lah bagi kita dalam bab ini. Kalau masuk gambar ke apa ke dan dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, tak menjadi masalah. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, istiqamah di atas manhaj. Bila tuan-tuan dan puan-puan istiqamah di atas manhaj, jalannya betul, apa-apa juga dalam siri dakwah tu betul, insya-Allah kemenangan tu ada. Pertolongan Allah itu ada. Cuma pastikan jalan itu betul, cara itu betul. Pertolongan ada. Sehingga kan, ya, para rasul dan para pengikutnya mengatakan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Mereka bertanya, bila pertolongan Allah akan berlaku? Katakan pertolongan Allah itu dekat. Itu di waktu genting sekali. Di waktu saat-saat yang mendebarkan. Di saat-saat yang mana kita menyangkakan kita akan hancur. Tetapi pertolongan Allah itu betul. Akan datang kepada kita. Dengan syarat, jalan kita betul. Tapi kalau jalan tak betul, ya, jangan haraplah pertolongan Allah. Jangan harap. Oleh kerana itu, bagi orang yang beriman kepada apa-apa yang telah disampaikan melalui kitabullah dan hadis Rasulullah yang sahih, kena faham elok-elok. Kadang-kadang kita kata, kenapa doa kita tak mustajab? Bukan masalah tak mustajab. Kamu menepati tak ciri-ciri yang Allah dan Rasul katakan? Allah dan Rasul tidak pernah menipu. Allah dan Rasul kalau dia mengatakan mustajab, maka mustajab. Yang tak mustajab itu disebabkan kesilapan-kesilapan kita dalam siri berdoa. Begitu juga pertolongan Allah akan sampai bagi pejuang-pejuang Islam. Allah dah katakan, in tansurullah yansurukum. Bila kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Allah tidak pernah menipu. Cuma kita menepati atau tidak ciri-ciri pertolongan Allah itu. Ya. Jadi oleh kerana itu, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita bersabar. Maka ayat Bismillah. Maka ayat tadi yang Allah katakan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berikanlah peringatan kerana sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah memberi peringatan, engkau bukanlah berkuasa atas mereka. Yakni berilah peringatan wahai Muhammad dengan kebenaran yang engkau bawa kepada mereka. Fa innama alaikal balagh wa alaina al-hisab. Maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja dan kamilah yang memperhitungkan mereka. Ya, ini mengisyaratkan kepada kita para pendakwah. Ya, bila kita sampai orang nak terima tak terima, itu terpulang kepada mereka, tetapi kita sampai dengan cara yang betul. Sampai dengan cara yang betul. Kalau pihak sana memaki hamun dengan cara yang kurang sihat, maka kita tidak boleh mengikut rentak-rentak mereka menyampaikan cara yang kurang sihat. Maka sampaikan. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, ini hakikat dalam siri dakwah dan dalam siri kehidupan manusia. Bila seseorang itu berakhlak mulia, ya, mereka akan akui akhlak tersebut. Kalau mereka tak setuju, adalah tak setuju pada kebenaran. Oleh kerana itu Rasulullah SAW dalam siri dakwah, dia terkenal akhlaknya mulia. Mereka tidak pernah menentang Rasulullah bab akhlak. Apabila Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa, pertama sekali untuk mengiktirafkan dirinya sebagai seorang Rasul yang mempunyai akhlak yang tinggi, dia katakan, jika aku mengatakan kepada kamu di belakang Bukit Safa ini terdapat tentera-tentera yang bersiap sedia untuk menyerang kamu, apakah kamu membenarkan ucapan aku? Semua menjawab, kami membenar kamu, tak pernah mendapati kamu menipu walau sekali. Ya, walau sekali. Itu dia akhlak para nabi, dahsyat. Ya. Bila dia mendapat wahyu yang pertama, lalu dia mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Ha? Lalu Khadijah tenangkan dia sampai dia mengatakan, ya Khadijah, dia ceritakan kisahnya. Khadijah kata apa? Wahai Muhammad,
sesungguhnya tidak ada apa-apa yang nak memburukkan kamu. Kamu adalah orang yang sentiasa silaturrahim. Disebutkan sifat-sifat yang baik, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Tetapi penentangan mereka adalah kebenaran. Mereka menentang kebenaran, tidak mau beriman kewujudan Allah yang esa, segala-gala kehebatannya esa. Ya, okey. Jadi kalaulah kita menepati ciri-ciri dakwah yang begitu, akhlak kita pun baik, ya, akhlak kita terpuji, cara berbicara pun Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan perempuan, hakikat orang terima dalaman. Dalaman mereka akan menerimanya, cuma luaran sahaja mereka akan menentang. Ya, ala kulli hal, dalam siri dakwah ada perkara-perkara yang perlu direnung dan perlu dipelajari supaya kita dapat bergerak dalam beberapa tempat, beberapa cara yang mana ianya berada di atas manhaj yang betul. Kita tidak boleh nak menghukum, terutamanya para pendakwah, jangan menghukum. Ya, nak hukum dia begitu mudah sangat. Kamu ni mubtadi', kamu ni kafir, kamu ni fasik, jangan. Ya, kita bukan penghukum tetapi kita pendakwah yang mesti kita sampaikan. Karena disebabkan kejahilan ummah. Kejahilan ummah. Apatah lagi Rasulullah mengingatkan di akhir zaman ini, matinya para ulama. Bila matinya para ulama, confirm kejahilan bertambah. Itu je kaedah dia. Kita telah kehilangan ulama-ulama yang besar yang diiktiraf oleh dunia pada tahun 98 sampai ke tahun 2001. Waktu itu kita kematian Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil. Ya. Lepas tu Syekh Utsaimin lewat sikit kerana saya dapat berjumpa di Madinah. Alhamdulillah dapat salam, cium dahi dia apa semua, tanya satu soalan, ya, di Masjid Nabawi. Kita kehilangan, lepas tu tak lama kemudian dia meninggal. Kehilangan ulama-ulama besar yang sampai sekarang dah tak ada tandingannya. Itu pasal bila tidak ada ulama-ulama yang besar ini, maka kita melihat orang-orang yang jahil bangun. Tuan-tuan dan perempuan, kalau buka channel Arab, maksudnya dalam Facebook kita ke apa ke, bab di antara golongan-golongan yang menonjol menentang agama terang-terangan, dia tok imam, dia bercakap dalam TV Lun di Timur Tengah sana. Dahsyat. Ui, clear. Dia mempelecehkan, ya, tentang hadis-hadis Nabi, sedangkan dia boleh, dia kedudukan dia imam yang besar di salah sebuah negara di sana. Dahsyat. Mempermainkan agama. Kalau tidak adalah masih lagi seperti syekh-syekh seperti Syekh Saleh Fauzan, kan, Abdul Razak Al-Badar, lepas tu Syekh apa lagi yang disebutkan, ulama-ulama sunnah yang mempertahankan manhaj ini. Kita menyaksikan pengikut mereka pun ramai. Waktu itu kita nak berdebat pun letih juga. Kenapa? Yang sesat ini di kalangan orang Arab. Kita tak ada bahasa Arab. Yang sesat ini di kalangan orang-orang yang berjubah dan berserban. Kalau Syiah dah memang sesat, kita tak kisah sangat. Bukan tak kisah apa, dikenali. Tetapi golongan-golongan yang muda ini muncul. Ya. Kemudian apabila munculnya satu isu yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Khawarij. Tuan-tuan dan perempuan, terlalu banyak ulama yang dianggapkan ulama. Ya. Saya pun tengok tu, ini saya tak sangka dia dalam keadaan begitu. Ya, kerana apa? Saya, Masya Allah, kita cuba nak mencari ulama-ulama hadis, ulama sunnah. Peringkat awal kita menyangkakan manhaj dia betul. Tetapi bila dikeluarkan klip ucapan dia, mudah-mudahan Allah ampunkan atau bagi petunjuk kepada dia. Ya, di mana manhaj itu jelas manhaj Khawarij pada ulama hadis ini. Terkejut saya. Mula saya cuba menafikan, tapi bila tengok manhaj dia, ke situ pula isu yang berkaitan dengan Arab Spring pada satu ketika dahulu. Dahsyat, tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan yang tidak mahir dalam bahasa Arab, ya, lagi mudah terjebak. Saya ikut perjalanan dia waktu saya pergi Mesir, ya, kita pergi kepada program dia apa semua, masih lagi belum dapat maklumat. Tapi bila dah dapat maklumat, memang tak sangka. Ya, memang tak sangka. Tapi
Itulah bila dah terjebak, kerana apa? Peristiwa itu dah berlaku dan telah berlaku pengaliran darah yang begitu dahsyat, begitu banyak. Ya, disebabkan fatwa-fatwa mereka. Maka kita kena terima hakikat bahawa ianya tak betul. Okey, jadi kita pun keluar. Maksudnya tidak mengikut apa yang disampaikan, apa semua kita cuba menjauhkan. Namun begitu kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Ialah kita di kehidupan di akhir zaman ni lagi kena berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, ingat kemunculan Dajjal, kemunculannya cukup dahsyat. Saya ingatkan bahawa kita ditakuti terjebak seperti ini, ya. Kita tak kenal, ya, tak kenal, akhirnya kita terjebak. Na'udzubillahi min zalik. Minta lindung kepada Allah, ya, minta lindung kepada Allah. Baik. Wa ma alaina illa al-balagh, tidaklah bagi kamu hanyalah, ya, bagi kita, kamu hanyalah menyampaikan, ya, kepada mereka yang mana Allah mengatakan kamu sampaikan saja hakikat hukum, apa yang nak hukum itu adalah kami. Apa yang ada dalam hati-hati mereka itu adalah urusan kami. Kamu hanya menyampaikan sahaja. Oleh kerana itu kita hanya menyampaikan. Orang tak suka ke, orang suka alhamdulillah, orang tak suka tak menjadi masalah. Janji kita sampai supaya kita berlepas diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu apabila kita menyaksikan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, perjalanan dia sudah berubah. Ya, perjalanan dia sudah berubah dari segala-galanya. Kenapa? Karena sewaktu baginda di Madinah, baginda sudah mempunyai kekuatan. Ya. Kekuatan untuk menyampaikan risalah Allah. Bukan kekuatan untuk membalas dendam. Tidak. Untuk menyampaikan risalah kepada makhluk di muka bumi ini bahawa Tuhan yang sebenar itu adalah Allah. Supaya manusia mengetahui pada siapa yang mereka sembah. Untuk siapa yang mereka sembah. Oleh kerana itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Summa qara'a fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengiktirafkan tidak ada ilah yang wajib diibadat dengan benar-benar selain dari Allah. Nampak tak? Sampai begitu sekali, ya, untuk memastikan bahawa manusia ini mengiktirafkan agama, ya, dan juga mengiktirafkan Tuhan yang sebenar itu adalah Allah. Itu di waktu ada kekuatan. Namun maksudnya bila diarahkan untuk beriman, mereka beriman, maka segala-galanya terpelihara. Walaupun iman mereka secara terpaksa. Ya. Walaupun secara terpaksa, kenapa? Okey, kita tengok apa dikatakan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Okey. Apabila mereka sudah mengatakannya, kalimah syahadatain, maka mereka telah menjaga darahnya dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan haknya. Ya, kecuali dengan haknya, maksudnya hak pada harta seperti zakat. Hak pada harta seperti, ya, siapa rampas, kena rampas balik. Siapa ambil harta orang cara tak betul, maka disettlekan cara betul. Okey. Kalau berkaitan dengan darah, maka bunuh balas bunuh. Itu dia cara dia. Ya, qisas balas qisas. Ya, maka itu sahaja dibenarkan kalau dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Bila seorang itu seorang muslim, dia mempunyai sifat-sifat yang mana dia tidak boleh disentuh sesuka hati. Hatta maruah dia pun tidak boleh dipermainkan. Kita tak boleh nak ejek dia, kita tak boleh nak umpat dia, kita tak boleh berbagai-bagai perkara yang diharamkan
tidak dibenarkan pada sesama Muslim. Tu kedudukan orang Muslim tinggi. Tinggi. Untuk mengalirkan satu darah orang Islam adalah satu benda yang berbahaya. Ini kan pula keluarkan fatwa, ya, berlaku sampai peristiwa yang membunuh beribu umat Islam. Kan gila tu. Kalau satu darah umat Islam pun begitu berharga, nak dibandingkan dalam satu riwayat mengatakan berbanding dengan Kaabah. Ya, begitu tinggi nilai nyawa umat Islam. Ya, tiba-tiba datang kita memperlecehkan, mempermainkan hal-hal umat Islam. Okey, ala kulli hal. Sedangkan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah. Maksudnya, kalau mereka itu mengucap kalimah la ilaha illallah secara terpaksa, maka itu urusan Allah. Depan kita, kita terima. Ya, depan kita, kita terima. Hak dia, kena jagalah. Tetapi urusan itu dengan Allah. Maka Allah yang tahu adakah dia di kalangan ahli neraka ataupun ahli syurga. Kita tidak dibenarkan untuk mengatakan, betul ke dia itu beriman. Ya, entah-entah main-main. Itu kita prasangka kita. Oleh kerana itu dalam peristiwa satu peperangan apabila Usamah membunuh seorang lelaki dalam peperangan tu. Apabila Usamah mengangkat pedang, lelaki itu terus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap dua kalimah syahadah. Usamah terus bunuh. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, "Ya Usamah, apakah kamu telah membunuh seorang lelaki yang telah mengucapkan syahadah?" Lalu Usamah katakan apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia takut pada pedangku." Pedangku kan? Orang tengah angkat tu takut, terus mengucap, "Ya asyhadu an la ilaha illallah." Rasulullah kata apa? "Apa kamu akan jawab di depan Allah apabila kalimah syahadah ini datang menuntut haknya? Adakah kamu belah perut dia? Kamu dah tengok isi hati dia. Dia mengucap kalimah syahadah itu kerana takut kepada kamu, takut kepada pedang kamu." Rasulullah mengulang sampaikan Usamah. Siapa tak kenal Usamah? Cucu kesayangan dia. Dia tak ada anak lelaki, semuanya mati. Anak angkat dia Zaid, anak Zaid, cucu dia tu, anak Zaid tu, Usamah yang menjadi cucu angkat Rasulullah. Paling sayang. Orang mempergunakan Usamah kadang-kadang. Tapi Rasulullah ya marah dalam peristiwa itu. Sehingga kan apabila Rasulullah mengulang, apa kamu nak jawab depan Allah nanti bila kalimah syahadah ini muncul? Apa kamu? Sampai ke Usamah mengatakan, "Aku bercita-cita mati." Ya. Hiduplah. Maksudnya hidup semula dalam keadaan tak ada berlaku peristiwa itu. Begitu sekali. Dia menyesal sangat-sangat disebabkan perkara itu adalah perkara dalaman. Oleh kerana itu perkara dalaman tidak ada siapa yang tahu, melainkan dia terbuka. Ya, terbuka. Ataupun dia dia ada ter. Itu pasal bila seorang tu mengatakan dia tu sunnah, saya teringat dalam satu benda. Ya, dia mengatakan dia tu sunnah, tetapi bila disebutkan Syekh Albani, dia kata kita tak memakai pemikiran jumud begitu. Lepas tu dia tarik balik. Tuan-tuan dan perempuan, ya, yang dirahmati oleh Allah, bila seseorang itu mengenali ulama-ulama sunnah, dia tidak akan menghina ulama-ulama ni. Walaupun kata orang terlepas, takkan. Macam kita nak maki mak ayah kita, na'udzubillah, takkan. Begitu juga dengan orang-orang yang mengenali ulama-ulama sunnah, dia takkan melepaskan perkataan yang aib ataupun perkataan yang tak selayaknya, melainkan pada hatinya ada masalah. Itu terlepas kan. Pada hatinya bermasalah. Ada beberapa orang yang saya tengok begitu, ya, penceramah-penceramah yang mana lelaki dan perempuan berlaku. Saya terus nasihat kepada penuntut-penuntut, berhati-hati. Jangan ikut. Memang betul. Apabila dia menyebutkan, dia marah sebut-sebut, kononnya dia bertopingkan sunnah. Kan? Bertopingkan sunnah. Masuk Syekh Abdul Wahab, dia melatah. Kan? Kalimah Wahabi itu dia melatah. Terus saya bagi peringatan, berhati-hati dengan dia ni. Ya, berhati-hati. Memang betul, kesudahannya betul. Kerana orang yang faham Quran dan Sunnah, dia tidak akan menghina benda-benda ni. Syekh Muhammad Abdul Wahab, gelaran-gelaran yang ni, semua dia tidak akan menghina. Ya, kenapa? Mereka berada di atas manhaj yang betul. Tetapi kesilapan itulah yang menunjukkan dirinya siapa. Ya, dirinya siapa.
Ya, kena berhati-hati. Baik. Ibnu Katsir mengetengahkan satu tajuk ancaman bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Ya, satu peringatan bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan dunia mata'ul ghurur, kehidupan yang sementara. Ya, perjalanan kita tidak tahu siapa yang akan mendahului di kalangan kita. Adakah orang yang tua dahulu ataupun orang yang muda? Kerana sifat itu adalah sifat yang Allah telah berikan ketetapan sewaktu kita berada di rahim ibu pada usia berapa bulan? Berapa hari? Ya, 120 hari. Yang mana Allah telah menetapkan 4 perkara. Rezeki kita, ajal kita, buruk baik kita, amalan kita, bakti perjalanan kita ni telah ditetapkan. Kita tidak tahu bila ajal kita sekarang ni. Maka beramallah. Ya, beramallah dengan sebaik-baik amalan. Yang mana dalam tafsir ini mengatakan ancaman bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Yakni kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, yakni berpaling dari amalan soleh dengan anggota tubuhnya dan kafir terhadap kebenaran dengan hati dan lidahnya. Okey. Jadi dua perkataan ini, ya, berpaling dan kafir. Ibnu Katsir mengatakan berpaling itu ialah berpaling daripada amalan soleh kepada amalan yang tidak soleh. Maksudnya, dia sentiasa dulunya berbuat amalan soleh, tetapi setelah rosaknya akidah dia yang menyebabkan dia pergi mengikut amalan-amalan yang tidak soleh. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama, cari guru yang betul-betul mursyid yang membawa kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah. Maka dia akan bawa kepada jalan yang betul, yakni jalan mengikut Rasulullah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini satu wasiat. Kerana kita tidak tahu kesudahan kita ni. Ya, cari guru yang mursyid, membawa kepada mursyid, nanti dia berkata istilah-istilah sufism pula. Ya, membawa kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah dengan fahaman 3 generasi terbaik. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh Ibn Sirin di antara tabi'in yang besar. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka tengok dengan siapa kita mengambilnya. Baik, itu pasal macam markas-markas ataupun tempat-tempat seperti Baitul Salam, ya, Yayasan Ta'lim, Baitul Sunnah amat penting. Ya, kerana mereka menyebarkan, mereka adalah sumber tempat penyebaran dakwah Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tahu ustaz-ustaz mana mereka ambil. Ya, kena rujuk begitu. Kalau tidak, letih kita. Nak cari ustaz tu kena pula, ya, kita ni sentiasa dapat, ya, apa, klip video, oh, ustaz ni. Kita pun tak tahu. Betul tuan-tuan dan puan-puan, sampai orang yang dah mengaji sunnah lama pun naik pening. Ya, tanya ustaz ni, dia betul ke ustaz? La ilaha illallah, kamu ni dulu mengaji kat sini pun tak kenal lagi, kan? Sampai minta untuk membenarkan, ya, Ustaz Fadil, bolehkah kita berselawat pengantin? La ilaha illallah, mana nak cari selawat pengantin ni? Ya, yang kita tahu selawat ke atas Rasul je. Tak ada selawat pengantin. Sakit. Dahlah selawat syifa dicipta. Selawat tafrijiyah. Apa lagi selawat? Selawat, muncul selawat pengantin. Ini kesnya orang Melayu kita ni, bila pengantin datang, selawat. Tu. Saya dah terkena. Saya pergi, ya. Ini kampung punya cerita lah. Duduk dengan orang kampung ni, dia tahu ustaz itulah kegunaannya. Ustaz baca doa selamat, ya, lagi apa? Buat kenduri tolak bala, kan? Bila pengantin datang, ustaz selawat lah. Kita tak belajar. Selawat kita itulah Allahumma salli ala Muhammad. Tak, dia nak kita selawat. Kamu ni, itulah dia cakap perak lah kat kita, kan.
Kamu ni itulah guna kamu. La ilaha illallah. Langsung kita tak layan. Ya, dia suruh kita berselawat pengantin datang. Okey, ini di antara perkara-perkara yang mana ya dah menjadi syubhah kepada masyarakat kita, ya, tapi mereka nak kita membenarkan. Itu yang leceh tu. Nak juga ustaz. Oh, dia pusing nak benarkan. Boleh buat. Ya, boleh buat. Nak kata macam mana, terus direct kita kata hanya satu je selawat yang kita ketahui, ialah selawat yang Rasulullah ajar. Itu je. Yang lain bukan, walaupun dia letak atas nama selawat, ya, ataupun dia bernasyid ke, selawat nasyid dia tu, maka dia bukan kategori selawat. Ya. Okey, ini di antara perkara yang dikatakan kecuali jika ada orang yang berpaling. Ya, dalam ayat ni berpaling daripada selawat yang betul, kita tambahkan ataupun kita reka selawat yang tak betul. Dari amalan soleh yang dah cantik dah, dan isu yang terbaru orang tu hantar seorang ustaz tu yang mengatakan tahlil tu kan. Itu tengah-tengah hangat tu. Ya, dikombainkan semua amalan-amalan, dia kata ulama kombainkan semua amalan-amalan yang baik-baik ini menjadi satu amalan yang disebutkan tahlil. Ada sedekah, ada Fatihah, ada la ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, ingat satu wasiat, satu pesanan yang kita ambilkan daripada Abdullah ibn Mas'ud dalam peristiwa di Kufah yang Abu Hasan Syari datang, dia tengok satu kelompok di dalam masjid. Bagus dah duduk dalam masjid. Kalau kita nak combine lah, bagus dah duduk dalam masjid, berzikir mengingati Allah. Bagus dah, ya, berzikir mengingati Allah. Kalimah-kalimah yang digunakan, yang disebutkan dalam riwayat tu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, bagus dah, betul, bagus. Tetapi apa yang tak kena? Cara dia tak kena. Yang dikatakan dikumpul batu, lalu diambil Subhanallah, serentakkan Subhanallah, Subhanallah, macam tu. Ya, dijadikan satu acara. Cara dia tidak bertepatan. Yang mana apabila Abdullah ibn Mas'ud menyaksikan, dia kata, apa yang kau orang buat ni? Perbuatan kamu tidak pernah kami buat di zaman Rasulullah. Ini amat penting ya. Perbuatan itu saya kaitkan disebabkan perbuatan zikir itu bercanggah. Mereka terus menjadi khawarij. Dahsyat tu. Hanya zikir boleh jadi khawarij. Ya, hanya zikir boleh menjadikan mereka khawarij. Kerana apa? Mengkhilaf, mencanggahi Rasulullah. Itu je, simple. Tuan-tuan dan perempuan, canggah je Rasulullah, boleh jadi berbagai-bagai bentuk dalam golongan 72 firqah itu. 72 yang sesat tu kita akan termasuk. Tu pasal bila orang tu kata, bila Rasulullah jalan kanan, Tok Guru jalan kiri, salah Tok Guru tu. Dia kena ittiba'ur Rasul. Tak boleh. Berbahaya. Akhirnya, ya, apabila Abdullah ibn Mas'ud mengatakan begitu dan mengatakan, jika kamu mengirakan dosa-dosa kamu, aku confirmkan, aku pasti bahawa Allah akan terima taubat-taubat kamu. Tetapi kamu berbuat perbuatan yang tak pernah kami buat di zaman Rasulullah, dan kubur Rasulullah masih lagi merah. Ya, kamu telah melakukan satu perkara yang mungkar. Apa berlaku? Mereka katakan, ya Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan melainkan kebaikan. Itu dia. Minda kita ni bila dah masuk satu benda tu, agama masuk akal, itulah jadinya. Nampak benda tu baik, Islam. Nampak benda tu cantik, Islam. Ya, nampak segala-galanya, Islam. Sedangkan Islam bukan agama akal, Islam agama wahyu yang diprogramkan oleh Allah itu sendiri. Dan muncul, saya nak ceritakan ni disebabkan hanya zikir. Ni kes mungkin belum dapat ke dah dapat. Ustaz ni dah nampak dah tua dah pula. Dulu muda, zaman muda dia bercakap. Ya. Jadi dia memasukkan tahlil itu dengan kata-kata ulama, dikombainkan semua amalan-amalan menjadikan tahlil dan dibenarkan. Kita katakan tak boleh begitu disebabkan kisah ini. Ya, Abdullah ibn Mas'ud hanya nampak bentuk zikir-zikir yang digabungkan, cara je dah tak betul. Akhirnya berlaku peperangan Khawarij di Nahrawan, ya, di antara Sayyidina Ali dengan golongan Khawarij. Bukan sedikit
berpuluh ribu. Walaupun sebahagian dah tarik diri selepas berdebat dengan Abdullah ibn Abbas, tarik diri. Yang baki itu menentang dan akhirnya berlaku peperangan di Nahrawan, yakni di simpang dua cabang sungai. Maka kemenangan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya, perawi hadis yang menceritakan kisah itu mengatakan kebanyakan mereka yang ada dalam majlis zikir mati terbunuh di sana bersama grup-grup ni. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Hanya berbeza dari sudut sikit saja cara, maka akhirnya mereka menjadi orang yang sesat. Okey? Jadi oleh kerana itu, apabila Ibn Katsir mengatakan Allah berfirman illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, yakni berpaling dari amalan soleh dengan anggota tubuhnya. Amalan soleh ini, berhati-hati tuan-tuan dan perempuan, amalan soleh yang mana kita menganggap itu amalan soleh mesti ada dalil. Kalau tidak, kita termasuk di kalangan orang yang berpaling. Na'udzubillah. Wa kafar, bila disebutkan wa kafar, orang yang kafir, dia berkaitan dengan i'tiqad dalaman. Yang masalahnya, orang Islam itu sendiri akan terjebak dalam masalah-masalah ini. Ya, bila kalimah kafir ini yang disebutkan dalam ayat ini ialah berpaling dari sudut akidah. Zaman kita ni yang dah berbagai-bagai ni, berapa ramai yang kita menyaksikan berpaling daripada akidah. Manhaj kita manhaj mustaqim. Jalan kita adalah jalan yang lurus, tidak belok-belok. Dah jelas. Tiba-tiba kita meraihkan perbuatan-perbuatan orang kafir dengan cara yang tak betul. Oleh kerana itu kita mengatakan, misalan, contohnya, raya yang Allah tetapkan melalui lisan Rasul, dua raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Manhaj yang kita bawa, ya, masyarakat kita bawa, ada pula perayaan yang lain. Berbagai perayaan yang kita tahu, termasuklah majlis hari jadi kita, termasuklah majlis ulang tahun kahwin kita ke, majlis apa ke. Perayaan yang dimaksudkan Aid berulang-ulang hanya Aidil Fitri wa Aidil Adha. Yang lain, itu kalau yang mana pihak atasan buat, itu lain cerita lah. Maksudnya kita tak setuju, dia kata cuti. Cutilah. Jangan buat nak rajin pula pergi kerja. Dia dah bagi cuti, cuti. Ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, tak buat, maka dia ambil tindakan. Maka kita kena buatlah. Kita buatlah. Maksudnya ala kadar. Maksudnya mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Okey. Jadi itu di antara perkaranya. Itu belumnya Rasulullah SAW mengatakan, pagi-pagi dia beriman, petang nanti dia kafir. Petang beriman, pagi-pagi dia kafir. Ni dia masalah berpusingnya. Dan tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati tentang hati kita. Jangan bicara hati orang. Hati kita perlu dibicarakan. Kerana apa? Kerana ditakuti sifat-sifat nifak. Itu adalah sifat kafir. Perbuatan-perbuatan nifak adalah perbuatan orang yang kafir. Orang-orang nifak ni, itu pasal pentingnya bersendirian dalam keadaan beramal soleh. Kerana orang-orang munafik, dia tidak akan beramal soleh di waktu dia sendiri. Dia tak reti nak kata sedekah senyap-senyap. Dia tak reti kata solat di rumah, solat malam ke solat sunat ke. Dia tak reti. Dia reti waktu ada orang ramai, di situ dia ada amalan soleh dia. Oleh kerana tu, amalan soleh bagi orang nifak hanya berada di depan mata orang ramai. Tetapi bila dia berada bersendirian, maka dia tidak ada amalan soleh. Kerana dia tidak beriman kepada Tuhan yang melihat dia di waktu bersendirian. Maka berhati-hati. Jangan sampai kita begitu. Ya. Jangan sampai kita begitu. Di antaranya, perkara-perkara yang amat penting kita tekankan. Ya, selain daripada akidah yang mesti jelas. Itu pasal bila disebutkan ada ulama mengatakan, kalaulah kamu pernah melakukan solat di waktu bersendirian, menunjukkan kamu bukan orang munafik. Alhamdulillah. Tetapi kita kena berhati-hati. Kerana apa? Sifat-sifat orang munafik takut ada pada kita. Misalan, selain daripada masalah akidah, di sana satu masalah lagi yang menjadi asas ukur kepada orang Islam. Apa dia? Asasnya adalah solat.
Solat pun fawailul lil musallin. Allah katakan, ya, celakalah, neraka willah bagi orang yang melakukan solat. Apa tu? Ya. Jadi dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa menceritakan tentang sifat orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit sangat. Maksud sedikit sangat, depan orang dia lakukan solat, belakang tak. Itu pun kalau depan orang semua buta pun dia tak buat. Dah buta, bukan nampak. Tu dia. Solat menjadi asas ukur kepada seseorang itu Islam ataupun munafik. Dahsyat. Ya, akidah satu bab. Solat. Itu pasal Rasulullah mengatakan hampir-hampir aku meninggalkan seseorang untuk menjadikan imam, nak pergi bakar rumah orang yang tidak solat berjemaah. Itu dia. Solat berjemaah melambangkan sifat sebagai seorang Muslim yang betul-betul menjaga. Tetapi solat, okey, dia solat tu lelaki, asalnya lelaki solat jemaah di surau, masjid. Perempuan tak kisah, yang sebaik-baiknya dalam rumah. Tetapi bila lelaki ini, ya, solat di rumah, tentulah pahalanya itu dah kategori lain lah. Walaupun dia tidak tidak menjaga solat daripada sudut berjemaah, namun kita mengatakan itu termasuk sifat-sifat munafik. Okey. Kemudian dia melewatkan waktu solat. Ya, Rasulullah kata melewatkan waktu solat bukan tak solat, melewatkan waktu solat itu adalah solat orang munafik. Ya, maksudnya kalau misalnya waktu Zuhur masuk pukul 1, sekarang 1:30 lebih kurang 1:20. Jadi kita lewat sampai dekat Asar tu, pukul 4 baru nak solat. Berhati-hati. Itu lelaki ataupun perempuan sama. Lelaki ataupun perempuan sama. Oh, sibuk nak masak lah apa. Tak boleh. Mesti kena tinggalkan. Kalau tidak, dia dikategorikan dalam solat orang munafik. Yang ini perbuatan tu perbuatan munafik. Oleh kerana itu berhati-hati. Sebagai seorang kita, sebagai seorang Muslim, solat adalah kayu ukur. Kalau kita bermasalah dalam bab solat, maka semuanya bermasalah. Itu pasal Rasulullah mengatakan, ya, apabila kita dibangunkan di mahsyar nanti, pertama sekali akan ditanya ialah berkaitan dengan amalan adalah solat. Baik solat, okey semua. Masalah solat, masalah lah segala-galanya. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dalam bab ini supaya kita menjaga diri kita, menjaga akidah kita dan menjaga amalan-amalan kita supaya tidak termasuk dikategorikan dalam golongan orang yang berpaling dan kafir kepada Allah. Ya, na'udzubillah min zalik, dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua dan orang-orang yang berada di atas manhaj yang salah, mudah-mudahan mereka mengikut jalan yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka